Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bab 7.4 yaitu sistem pendidikan kebangsaan. Bagaimanakah sistem pendidikan kebangsaan di negara kita semasa pentadbiran British? Semasa pentadbiran British, dapat kita lihat bahwa sistem persekolahan berkembang mengikut kaum. Maksudnya di sini ialah terdapat sekolah vernakular Melayu untuk orang Melayu, sekolah vernakular Cina untuk orang Cina, sekolah vernakular Tamil untuk orang India, dan terdapat juga sekolah aliran agama dan sekolah Inggris. Pada umumnya, sekolah Inggris ialah untuk golongan atasan atau golongan berada pada ketika itu seperti kerabat diraja. Jadi, sekolah-sekolah yang telah disebutkan tadi merupakan sekolah yang terdapat di tanah Melayu. Manakala untuk persekolahan di Sarawak dan Sabah pula terbahagi kepada 3, yaitu sekolah vernakular Melayu, sekolah Cina, dan terakhir ialah sekolah mubalik Kristian. Itulah sistem-sistem persekolahan yang terdapat di negara kita semasa pentadbiran British. Sistem persekolahan pada peringkat ini sebenarnya menggunakan bahasa pengantar dan kurikulum yang berlainan. Dan hal inilah yang telah menyebabkan timbulnya jurang perbezaan ekonomi dan sosial yang ketara antara rakyat berbilang kaum. Secara keseluruhannya, sistem persekolahan tersebut telah menjadi penghalang kepada usaha menyatu padukan rakyat. Sekarang beralih kepada usaha ke arah pembentukan sistem pendidikan kebangsaan melalui penubuhan jawatan kuasa pelajaran di tanah Melayu, Sarawak, dan Sabah. Sebelum itu, kita lihat terlebih dahulu kronologi sistem pendidikan kebangsaan yang bermula pada tahun 1951, di mana terbitnya laporan Banz. Seterusnya, pada tahun yang sama juga terdapatlah laporan Fenwu. Kemudian, pada tahun 1952 ditubuhkanlah Ordinan Pelajaran. Selain itu, pada tahun 1955 lahirlah laporan Woodhead di Sarawak dan Sabah, dan pada tahun 1956 terbitlah Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran, dan inilah yang menjadi asas kepada sistem pendidikan kita pada hari ini. Jadi, saya akan menyentuh lagi satu persatu dengan lebih lanjut. Kita lihat yang pertama yaitu laporan Banz 1951, yang mana Jawatan Kuasa Pelajaran Melayu dipengerusikan oleh L.J. Banz. Laporan Banz ini menekankan kepentingan sekolah rendah untuk membina satu rupa bangsa yang menganggap tanah Melayu ini sebagai tempat tinggal kekal dan tumpuan taat setia. Sekarang, kita lihat pula kandungan yang terdapat dalam laporan Banz ini. Antara kandungannya yang pertama ialah sekolah rendah menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, manakala sekolah menengah pula menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Ini ialah gambar laporan Banz yang mengkaji pelajaran Melayu. Namun, reaksi daripada penubuhan laporan Banz ini sebenarnya agak tidak disenangi oleh masyarakat Cina. Oleh itu, lahirlah laporan Fenwu 1951 yang mana laporan ini diterbitkan ekoran bantahan daripada masyarakat Cina terhadap laporan yang sebelumnya, yaitu laporan Banz. Jadi, dalam laporan Fenwu ini, mereka mengkaji tentang pendidikan Cina dan melalui laporan ini juga, maka dicadangkan penambahbaikan untuk menjadikan sekolah Cina sebagai institusi yang memberi faedah kepada penduduk tanah Melayu. Antara kandungan yang termaktub dalam laporan Fenwu ini ialah sekolah Cina diteruskan berasingan di bawah sistem kebangsaan, dan yang kedua, pendidikan sekolah Cina haruslah berorientasikan tanah Melayu. Maka, itu ialah sedikit sebanyak huraian mengenai laporan Fenwu. Sekarang, masuk kepada Ordinan Pelajaran yang ditubuhkan pada tahun 1952. Ordinan Pelajaran ini diluluskan selepas Jawatan Kuasa Penasihat Pusat Pelajaran meneliti laporan Banz dan laporan Fenwu. Ordinan Pelajaran ini lebih kurang kepada penambahbaikan terhadap laporan sedia ada, dan Ordinan Pelajaran ini juga bertujuan untuk membentuk sistem pendidikan yang menggunakan bahasa rasmi persekutuan dan semua murid berbagai bangsa akan disatukan dalam sistem berorientasikan tanah Melayu. Seterusnya, kita lihat pula kandungan Ordinan Pelajaran 1952. Yang pertama ialah tanah Melayu mempunyai 2 jenis sekolah rendah, yaitu sekolah yang menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Yang kedua,
Bahasa Cina dan bahasa Tamil diajar sebagai bahasa ketiga di sekolah rendah sekiranya terdapat 15 murid dalam kumpulan yang sama, dan yang ketiga, sekolah menengah menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Ini ialah gambar laporan Jawatan Kuasa Penasihat Pusat Pelajaran yang mengkaji laporan Barnes dan laporan Van Wu yang dikeluarkan pada bulan September 1951. Seterusnya, laporan Woodhead di Sarawak dan Sabah yang diterbitkan pada tahun 1955. Ia bermula apabila E.W. Woodhead yang merupakan ketua pegawai pelajaran dari Britain yang telah diundang untuk meninjau perkembangan pendidikan dan membuat cadangan tentang pendidikan di Sarawak dan Sabah. Antara cadangan dalam laporan Woodhead ini yang pertama ialah memperkasakan pendidikan di peringkat rendah dan menengah. Selain itu, menitik beratkan kepentingan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, manakala yang ketiga ialah untuk mewujudkan sistem pembiayaan pendidikan yang teratur. Kita lihat lagi dengan lebih lanjut mengenai laporan Woodhead ini yang dimana telah membawa kepada beberapa cadangan dalam pembentukan sistem pendidikan di Sarawak dan Sabah. Kita sentuh dahulu tentang cadangan pembentukan sistem pendidikan di Sarawak berdasarkan laporan Woodhead. Antaranya ialah mewujudkan sekolah menengah berbilang kaum dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Yang kedua, menyeragamkan sukatan pelajaran dan peperiksaan. Seterusnya, memperkenalkan buku teks yang berlatar belakangkan unsur tempatan, yaitu bukan lagi berdasarkan negara asal. Maksudnya di sini, sebagai contoh, sekolah vernakular Cina biasanya akan menggunakan buku teks daripada Cina. Dan terakhir ialah memastikan pendidikan sivik diajar secara formal di sekolah. Itulah cadangan-cadangan dalam membentuk sistem pendidikan di Sarawak. Dengan adanya cadangan-cadangan ini secara tidak langsung bertujuan untuk membentuk semangat kekitaan dan taat setia kepada negeri Sarawak. Seterusnya, laporan Woodhead juga turut diterima di Sabah dengan beberapa pindaan. Yang pertama, mempertingkatkan pengajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggris di sekolah Cina. Selain itu, memastikan bahasa Inggris diajar di sekolah Melayu dan sebaliknya, yaitu bahasa Melayu diajar di sekolah Inggris. Dan terakhir, menetapkan peperiksaan di sekolah menengah dikendalikan dalam bahasa Inggris. Cadangan-cadangan yang telah dimukakan tersebut adalah untuk melahirkan perasaan kebersamaan dalam kalangan kaum di Sabah. Ini ialah gambar North Borneo Educational Survey atau dikenali sebagai laporan Woodhead. Terakhir yang akan kita sentuh tentang bab ini ialah Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956. Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956 ini dipengerusikan oleh Dato' Abdul Razak Hussein yang pada ketika itu merupakan Menteri Pelajaran, dan melalui Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran ini mereka mengkaji semula sistem pendidikan sedia ada dan mencadangkan satu sistem pelajaran yang baru. Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956 mengemukakan teras pembentukan sistem pendidikan kebangsaan dengan hasrat memupuk integrasi dan perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum, iaitu melalui sistem persekolahan yang sama bagi kanak-kanak daripada semua bangsa. Seterusnya, melalui bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Dan terakhir, melalui kandungan kurikulum yang seragam dan bercorak kebangsaan. Inilah yang dihasratkan dalam Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956. Kita lihat dengan lebih terperinci tentang cadangan Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956. Apakah cadangan yang telah diberikan? Antaranya ialah sekolah umum iaitu peringkat rendah menggunakan bahasa Melayu, sekolah jenis umum peringkat rendah pula menggunakan sama ada bahasa Inggris, bahasa Cina atau bahasa Tamil. Seterusnya, bahasa Melayu dan bahasa Inggris dijadikan mata pelajaran wajib di semua sekolah. Dan terakhir, sekolah menengah kebangsaan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, manakala bahasa Inggris menjadi mata pelajaran. Secara kesimpulannya, Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran ini merupakan asas pembentukan sistem pendidikan kebangsaan yang dapat memupuk perpaduan, nilai kewarganegaraan, identiti sepunya, dan kesetiaan kepada negara. Ini ialah gambar Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956
yang juga dikenali sebagai Penyata Razak 1956 dan diluluskan menjadi Ordinan Pelajaran 1957. Itu sahaja untuk bab 7.4 kali ini. Sekian, terima kasih.